Nampak macam tolong duduk tepi doktor je kan. Betul. Nampak macam banyak lebih kepada goyang kaki ke macam mana ke? Goyang kaki macam tak ada apa, macam menung tepi doktor kan. Aku ajar. Alright. Okay, itulah sebab sedikit berkenaan. Tak sedikit, banyak ke? Banyak. Dalam 10 minit. Kira lah dia. 8 poin 8 poin. Banyak so, betul lah. Banyak betul dia kasi. Sebab saya cakap nak jaga kucing ni kena fikir 2-3 kali. 3 kali. Sebab banyak benda kita kena jaga. Alright, come listening to Sembang Kucing Podcast on Spotify, hosted by eBay. And I'm Rashid. So selamat datang ke rancangan Sembang Kucing Podcast, rancangan yang membincangkan isu-isu semasa tentang dunia haiwan. So kali ni kita bersama dengan gadis yang jelita, betul, lagi menawan, yang sudah berkhidmat sebagai vet assistant selama 5 tahun. 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. So kita memperkenalkan Encik Aimi Ayuni. Sorry, Encik ke? Sorry, Encik Aimi. Encik Aimi. So maaf kesalahan saya. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana invite saya ke rancangan podcast ni. Episod pertama kan? Episod pertama. Kita santai-santai je. Okay. So hari ni Sebelum tu apa tadi? Kita hari ni hari ni. Okey, sebelum tu kita nak ucapkan selamat hari kemerdekaan. Betul. Yang ke 66 tahun. So dah 66 tahun kita merdeka. Betul Sejak bila tu? Sejak bila? Tahun bila? 1957. Betul. So di bulan September ni kita ada Hari Malaysia juga. Sama juga. So 16 September. So sebelum tu kita nak ucapkan selamat Hari Malaysia lah. Kalau tidak kelewatan lah. Betul. Tapi kita masih bulan 9. Bulan 9 lah. Hopefully lah Spotify podcast ni keluar sebelum Hari Malaysia lah. Betul. Kita cuba. So Cik Aimi macam mana? Sihat? Sihat walafiat. Sehingga sekarang masih sihat. Makin sihat kot. So introduce lah sikit apa yang Cik Aimi buat bersama dengan Buat sekarang. Sekarang saya masih bekerja dengan iVet Work Sdn Bhd. Alhamdulillah. Saya masuk iVet tahun 2017 kot. 2017 rasanya. So 6 tahun lah sekarang. So saya masuk as a vet assistant. Vet nurse. So vet nurse dalam 5 tahun macam tu. Dan sekarang saya bekerja sebagai pengemudi manager lah. Mana nak sebut manager? Manager lah. Manager untuk Happy Cat. Anak cari cat kepada iVet. Apa itu Happy Cat sebenarnya? Kita tahu sikit. Kita cerita pasal Happy Cat lah ni. Sikit je. Boleh promote lah ni. Boleh silakan. Happy Cat ditubuhkan tahun lepas baru. Kita cerita pasal history dia lah. Sejarah dia baru ditubuhkan tahun lepas. Yang mana Happy Cat ni lebih fokus kepada welfare kucing lah. Penjagaan kesihatan, wellness kucing. Dia sebenarnya kenapa kita tubuhkan, sebab dulu iVet kan klinik kan. So iVet klinik dulu kita ada buat boarding, kita buat grooming juga, kita buat rawatan juga. Tapi at one point kita rasa macam tak efektif sangat lah untuk kita tempatkan kucing-kucing boarding ni. So bersama dengan kucing-kucing sakit sebab bersama kucing-kucing sakit kan. So nanti dapat jangkitan daripada kucing-kucing sakit. Betul. So kita pun tubuhkan Happy Cat yang memang khas untuk kucing-kucing yang sihat sahaja. So yang mana yang sihat, yang nak manjakan kucing dia untuk mandi. Tapi kalau kucing yang macam tak sihat, macam nak wound cleaning semua boleh juga. Itu pun ada juga. Let's say sebab kita punya staff Happy Cat ni dia daripada iVet juga. Dia ada pengalaman lah, dia knowledge berkaitan dengan vet punya bidang ni. So kalau kucing tu post wound ke, ada cuci luka ke, ataupun macam ada masalah chronic health yang tidak memudaratkan sangat pun boleh lah. So sebab dia orang pun, kita pun akan berhubung dengan doktor. In case kalau ada apa-apa berlaku, kita direct under doktor, under iVet kan. So senang untuk kita refer apa-apa. So basically itulah Happy Cat. Okay. Sebelum tu sikit lah. Okay, apa peranan sebenarnya vet nurse ni sebenarnya? Vet nurse sebab orang nak tahu sebab vet ni adalah doktor. Vet nurse ni apa peranannya? Apa tugas dia di dalam klinik?
tanggungjawab Ya, betul. Apa dia punya, dia kerja, dia buat betul, apa kat sana betul. kan. Nampak macam tolong duduk tepi doktor je kan. Betul. Nampak macam banyak lebih pada goyang kaki ke macam mana macam ke? goyang kaki, macam tak ada apa, tak ada apa, menung tepi termenung. doktor kan. Kau ajar. Okay. Dia sebenarnya dekat IVET lah. Kita tak cakap sebab vet nurse ataupun vet technician ataupun vet assistant tu semua panggilan yang sama lah. Dia dekat Malaysia ni, dia kata dia tak ada pensijilan ataupun khusus khas untuk kita panggil dia ni adalah vet nurse. Tapi kalau Europe, serta-serta country yang maju tu dia ada CJ khas. CJ khas dia ni ambil vet nurse. So vet nurse dekat Malaysia lain klinik, lain dia punya tugas dia, role dia. Tapi dekat IVET ni, tugas vet nurse adalah satu tugas yang besar. Dia menjadi mata-mata untuk doktor. Mata-mata yang pertama sekali. So kalau macam korang tahu kucing korang masuk ward kan, masuk kat belakang, so doktor dalam masa sama dia kena ambil treatment juga. Betul tak? Betul. So vet nurse yang kena evaluate patient tu setiap masa, setiap hari. Betul. Anything yang terjadi kepada kucing tu vet nurse dulu yang akan tahu. So sebab tu vet nurse dekat IVET ni dia kena ada knowledge, dia kena ada pengetahuan, dia kena banyak belajar. So vet nurse kira apa-apa berlaku, vet nurse kena dulu lah. Vet nurse Vet kena nurse dulu nombor lah. satu. Vet nurse nombor satu. Memang Vet kena nurse nombor lah. satu. Yang kena marah pun vet nurse dulu. Vet nurse dulu lah. Kalau owner marah pun dia marah vet nurse dulu. So kalau untuk jadi vet nurse ni kan, dia perlukan kos apa, bidang yang macam bidang Cik Aimi sendirilah. Bidang dia untuk vet nurse ni dia Adakah tak ada, boleh ambil account, tiba-tiba boleh masuk vet assistant? dia tak ada spesifik lah. Let's say kalau dia macam ada passion yang gila-gila dekat kucing tu, macam dia tak boleh hidup sangat tanpa kucing tu, dia so boleh lah. Boleh je. Tapi kalau dia, macam saya dulu saya ambil animal science, saya degree animal science. So animal science ni dia belajar lebih kepada macam ruminant sebenarnya, macam lembu, kambing. Dan kebanyakan vet nurse dekat IVET ni memang background adalah animal science. So dia tak adalah menjurus sangat kepada pet. Tapi serta penyakit kucing dengan kambing, lembu ni lebih kurang je. So yang kita belajar kita boleh apply juga. Tapi asalkan orang tu ada minat pada haiwan, ada masalah lah. Okay, itulah sebab sedikit berkenaan. Tak sedikit, banyak gak. Banyak. Dalam 10 minit. Kira lah dia. Okay, Beh, apa sembang kita pada hari ni? Topik kita pada hari ni lah bersama dengan Cik Aimi. So kita nak bincangkan isu apa ni, kebajikan. Kebajikan kucing bila di rumah jadi terabai. Kebajikan kucing bila duduk kat rumah jadi terabai. Terabai. Kenapa? Maksudnya indoor. Indoor lah. Selalunya bila kita berfikir kucing indoor ni, kemungkinan susah nak dapat penyakit. Sebenarnya silap. Sebenarnya penyakit tu boleh datang tak kira kucing mana tu, pun. Kadang-kadang indoor ke outdoor ke. Betul. So kadang-kadang outdoor pun lebih kuat. Betul. Nak cakap daripada indoor punya immunity tu sendirilah kan. So apa pandangan Cik Aimi lah tentang topik kita ni lah. Pandangan tentang topik ni Okay, sebelum tu Cik Ishbeh, Cik Aimi. Okay, saya nak baca lah Cik Jami. Cik Aimi. Sebelum tu, okay, saya nak petiklah satu berita di mana pada 1 Mei 2023 daripada Astro Awani mengatakan bahawa Kelab Kucing Malaysia berjaya menyelamatkan 1,600 ekor kucing terbiar sejak tahun 2000. Kini ditempatkan di seluruh lokasi kebajikan haiwan. Pusat kebajikan haiwan lah di seluruh negara. Ada 9 lokasi yang dikatakan lah. So kat sini kita nak tengok kucing terbiar ni sebenarnya datang daripada kita sendiri sebenarnya. Kita tidak mampu nak menjaga dia, tidak mampu nak beri kebajikan yang terbaik kat dia, and then end up kucing tu dia akan jadi terbiar. And then terbiar maksudnya dia akan jadi kucing outdoor yang tidak terurus. So kat sini berbalik pada kita punya topik pada hari ini adalah kebajikan haiwan, kebajikan kucing. Saya rasa kalau basically kita sebab korang pada kucing kan? Ada. So kalau kita sebenarnya saya rasa kalau kita rasa kita mampu untuk jaga kucing, macam mana kita jaga ahli keluarga kita. So senang cerita. So boleh. Tapi kalau kita pun rasa macam aku tak cukup masa, tak cukup kekangan dari segi keuangan. Kewangan adalah nombor satu. Kalau kita rasa macam kita tak cukup keuangan, saya rasa macam kena fikir 2 kali jugalah untuk bela kucing ni.
Sebab bela kucing ni dia macam kita bela, dia benda yang hidup kan. So macam kita jaga ahli keluarga kita sendiri. So yang pertama, walaupun indoor cat saja, perception orang indoor cat ni dia susah nak dapat penyakit, susah nak dapat kutu, betul. susah nak dapat cacing. Betul. Dia makan makanan kibas je, tak makan benda lain pun. Tak yang komen lah. Dia tak keluar pun, macam mana dapat premium kutu? pun makanan dia kan. Makan pula benda sedap kan. So disebabkan perception macam tu lah, saya rasa kebanyakan kucing ni dia macam bukanlah terabai, tapi tidak dijaga dengan elok, dijaga dengan betul. Okay, untuk topik kita hari ini adalah kebajikan haiwan. So saya nak petik sikit, bukan nak petik lah, saya nak bagi beberapa point apa itu kebajikan haiwan yang perlu ada pada untuk setiap kucing. Okay, antaranya adalah first, keselamatan haiwan peliharaan. Itu termasuklah anjing ke, kucing ke dan lain-lain. And then tempat tinggal mereka. And then litter box. Macam anjing kita tak perlukan litter box. Kalau kucing perlu. And then makan minum, nutrisi kucing tersebut, ataupun pet, haiwan peliharaan. And then kesihatan. Inilah yang utamalah, kesihatan. Next adalah kasih sayang. Kasih sayang ni termasuklah cara kita bermain, berinteraksi dengan kucing. And then last sekali yang macam apa, point yang tak perlu sangat tapi perlu adalah, iaitu produk-produk penjagaan dia, suplemen makanan tambahan. So ini adalah point-point macam mana kita kebajikan, macam mana kita nak jaga betul kebajikan haiwan tersebut. So ada berapa? 8 point Banyak betul lah. Banyak betul dikaji. Sebab saya cakap nak jaga kucing ni kena fikir 2-3 kali. Sebab banyak benda kita kena jaga. Sebab bendanya banyak. Benda memerlukan cost yang bulan-bulan, bukan sekali one time korang beli and then benda tu pakai sampai bila. So benda tu kena pakai setiap bulan, maybe 2 minggu, 3 minggu. Macam saya sendiri sebulan. Sebab saya ada seekor je lah. Itu je saya mampu lah setakat ni. Okay, saya nak petik satu berita di mana banyaknya berita. Banyak berita lah. Dia banyak macam berita. Banyak macam berita. Tak ada informasi lah, informasi. The Star melaporkan Persatuan Pencegahan Kekejaman Terhadap Haiwan, IPO. Berkata kes anjing yang terabai meningkat 50% sejak penularan COVID-19. So saya nak cakap kat sini, kebajikan haiwan tu terabai bila owner sendiri menghadapi krisis. Yes, betul. Okay, yang point pertama kat sini, semasa COVID-19, kita boleh lihat di mana apa nama orang panggil, orang dah start bela kucing. Betul. So dari situ saya rasa kebanyakan kiranya pertambahan owner kucing ni meningkat. Sejak COVID-19. Kerana kalau kita lihat, saya tak ingat berita mana, tapi diorang ada bagi tahu apa nama, peningkatan orang yang membela kucing tu semakin ramai lah, semakin meningkat sejak COVID-19. Maybe sebab sunyi lah. Orang semua duduk rumah kan. So ada masa. So kalau kau bukan sebenarnya bukan kat Malaysia je, serata dunia pun. Waktu COVID ni tu waktu yang paling ramai orang adopt kucing. Ada kucing. Paling ramai adopt kucing. Kalau lah ada klien daripada Setiawangsa kan yang tahu. Sebab saya kerja kat Setiawangsa, so saya tahu Setiawangsa banyak je fans lah. Banyak fans. So dekat Setiawangsa waktu COVID tu, kalau nak tahu kenapa gelap waktu COVID tu, dia punya beratur dia tu memang banyak 50 meter 50 meter MACD lah. Dia punya panjang tu memang panjang lah. So maksudnya ramai yang bela kucing waktu tu, yes, tapi sebab orang ada masa dekat rumah. So sebab itulah bila orang dah mula start bekerja, pengabaian tu berlaku. Sebab orang dah tak mampu nak spend time untuk jaga kucing. Sebab bendanya adalah komitmen. Betul. Yes. In certain cases diorang akan buanglah kucing tu. Betul. So, banyak kes buang kucing kan lately dengan depan klinik semua bagai. Kebanyakan depan klinik lah. Depan klinik. Kita ada sebenarnya, kalau kau nak tahu sebenarnya yang siapa yang buang depan IVET sebenarnya ada je CCTV. Tapi kami simpan. Betul lah. Betul. Simpan lah. Hanya dekat podcast je kita bagi tahu kat sini. Sebenarnya kita ada CCTV tapi kita simpan lah. So siapa yang buang kucing ni kalau boleh elakkan, ataupun just jangan. Dia bukan jangan elakkan. Janganlah buang kucing. Jangan lah. Okey, jangan. Tak baik. Hashtag jangan lah. Kita ada akta haiwan, kebajikan haiwan. So kat situ kalau dia ada termaktub lah, di mana kalau apa nama,
kita mengabaikan kebajikan haiwan ataupun termasuklah membuang kucing ni, kita akan dikenakan tindakan lah oleh pihak berkuasa. Betul. So, okey, berbalik pada kita punya topik hari ini, iaitu kebajikan haiwan terabai. Yes. Okey, salah satu faktor, apa faktor yang boleh menyebabkan yang tadi yang Cik Mei bagi tahu adalah kos penjagaan haiwan peliharaan ni di rumah. Okey, apakah faktor lain yang boleh menyebabkan kebajikan haiwan itu terabai bila di rumah ni sebenarnya? Satu komitmen dari segi masa lah. Komitmen dari segi kita pergi point kepada yang Cik Rashid point kan tadi, yang 8 yang banyak tu. Dari segi masa, kalau tengok dari segi point-point tu semua adalah dari segi masa sebenarnya. Betul. Terutama dari penjagaan, kita kata penjagaan kesihatan, bukan penjagaan tapi prevention, benda-benda prevention, contohnya macam vaksin, ubat cacing, ubat kutu. Kita kena buat, certain orang dia rasa kucing dia indoor saja, dia tak jumpa kucing lain, so tak perlu vaksin. Dia dulu memang ramai yang beranggapan macam ni, sekarang dah kurang dah, tapi ada beberapa yang still rasa macam ni. Ubat cacing, ubat kutu, benda-benda macam ni, 3 benda ni lah, 3 benda yang perkara asas ni. Yang ni perkara asas yang basic kita wajib kena buat dekat kucing. Wajib diadik. Macam kucing kat rumah, dia memang kita nak cakap tak terdedah sangat kepada virus luar. Betul. Tapi kita as owner, kita keluar. Betul. Kita keluar hari-hari. Kita pembawa lah. Kita akan pembawa. Kita pembawa kepada kucing. So setiap kucing, let's say kucing yang benda yang common dekat Malaysia ni, parvo lah kan. Parvo ni dia dekat tanah je tau. So kucing berak kencing kat tanah macam tu, kita pijak bawa balik, kucing kita mestilah datang kat kita kan. So melalui itulah dia boleh berjangkit. Dan biasanya kalau kucing indoor ni, dia tak dapat pendedahan awal, pendedahan penyakit daripada luar tu. Once dia dah kena tu, imuniti dia drop terus. Dia punya mortality rate, kadar kematian dia lebih tinggi. Kalau kita tengok kucing stray cat kan, kadang kita tengok macam kaki dah tak ada sebelah pun still boleh survive kan. Tapi kucing indoor tak. Sebab dia punya immunity tak strong macam kucing luar. Dia dah biasa. Sebab tu pentingnya untuk kucing indoor ni kita vaksin, dan kena update lah dia punya vaksin dia tu. Setiap tahun kita kena remind balik dia punya badan dia untuk vaksin. Balik. Untuk lawan balik penyakit. Jangan malas lah. Same course macam ubat cacing, ubat kutu pun sama juga. Okey, itu daripada segi kesihatan lah. Okey, daripada segi nutrisi, makanan ni, apa yang Cik Aimee suggest, apa yang bagus? Betul. Kalau kita nak cakap pasal makanan apa yang elok, makanan apa yang tak elok kan, sebenarnya sejak daripada COVID tu kan, dia kalau kita pergi kat pet shop sekarang terlampau banyak dah makanan yang offer high quality punya makanan, high quality protein. Kadang-kadang kita boleh tengok sendiri, dia akan label berapa banyak crude protein ni kan. So kita ada banyak makanan yang kita boleh option. Tapi yang of course yang kita rasa macam based on ada research adalah reckoning lah. Kalau kucing yang kitten, kita tak boleh bagi makanan adult. Kalau kucing adult, kita tak boleh bagi makanan kitten. Tu sebab apa sebab tu? Sebab dia punya nutrient requirement tu berbeza. Macam kitten, dia perlukan protein yang tinggi, energi yang tinggi. So bila dia makan makanan yang adult, dia punya kadar protein dengan energi dia tak sama dengan yang dia perlukan, badan dia perlukan. So dia kurang dapat. Sama juga kalau macam kucing adult, terutama kita dah mandurkan dia kan. Kita dah mandurkan dia indoor je, tapi kita bagi makanan protein sebab kita nak dia gemuk. Selalu macam tu kan. Itu yang gemuk tu adalah common pemilik kucing yang nak gemuk. Nak kucing dorang gemuk sebenarnya sebab betul? Nak tengok dorang geram kan. So dia pun bagi makanan protein, makanan kitten, protein tinggi kan. Of course dia akan gemuk, tapi benda tu excess fat saja. So lama kelamaan dia jadi obesity. Sama macam manusia. Bila obesity lah dia ada masalah jantung. Bila tua nanti umur 7 tahun dia ada masalah sendi. Dia tak boleh nak berjalan. Arthritis ya. Betul. Pandai weh. Walaupun tak ambil animal science tu. So sebab terus mengenai pemakanan itu, kita nak evaluate makanan mana yang patut bagilah. Tapi adakah sebab kalau common lah penyakit yang berkaitan dengan makanan adalah FLUTD. Apa FLUTD macam FLUTD. Sebab kita orang tahu FLUTD. Tak tahu sebab dia berkaitan dengan makanan yang boleh menyebabkan terjadinya batu karang. Adakah yang macam
terlebih protein Betul. boleh menyebabkan ni, ataupun terlebih garam boleh menyebabkan ni. Dia generally terlebih garam lah, Terlebih atau garam. makanan yang berwarna tu memang terlebih garam. Contoh? Dia FLUT tu kita tak nak sebut apa yang itu kan. Dia FLUTD, feline lower urinary tract disease. Dalam FLUTD dia ada beberapa penyakit lain lah, tapi yang common adalah batu karang lah. Batu karang memang sangat common, terutama untuk kucing jantan. Betul. Terutama kucing jantan. Kucing betina pun ada, tapi dia tak berapa common lah. So satu adalah melalui pemakanan. Yang pertama, faktor yang pertama lah, kita bagi makanan yang tak balance ataupun yang ada low quality of protein. Dia senang develop batu karang tu. Tapi tak semestinya pemakanan lah, sebab kebanyakan sekarang bila kita tanya owner, dia dah bagi makanan yang elok lah. So kena consider faktor lain. Faktor lain macam genetik tidak juga. Dia keturunan? lebih kepada keturunan tu genetik lah kot. Oh ya ke? Oh betul lah. Dia lebih kepada stres. Kalau kita tengok kucing yang datang ni, kalau makanan dah okey, dia jenis yang stres. Dia stres, kita nampak apa ni, dia nampak orang dia dah sama ada menyendiri ataupun dia attack. So itu dia tengah stres lah. So faktor stres dia maybe sakit ke apa ke lah. Stres Persekitaran kot. Persekitaran. Maybe dia tak kotor suka ke apa ke. dia tak suka litter box, dia tak cuci selalu. Cuaca panas kan. Okay, untuk litter box tu mungkin kita boleh letak dalam point nombor 3, point nombor 4 kita. Kebajikan haiwan mungkin terabai sebab dekat dalam indoor ni litter box ni keperluan. Betul. Keperluan kita punya haiwan peliharaan, especially kucing. So boleh ulas sikit berkenaan dengan litter box ni, sebab saya tengok kalau litter box yang tak sesuai, kucing mungkin dia berak tempat lain, dia kencing tempat lain. Okey, boleh Cak Amy ulas sikit. Litter box untuk kucing, jenis litter yang kita guna tu dia bergantung pada kucing. Yang tu dia tak ada isu sangat lah. Nak guna pine wood ke, guna tofu, guna pasir ke, crystal ke, dia tak ada isu sangat. Dia bergantung kepada kucing tu. Tapi kalau litter box, kita pentingkan dari segi dia punya size dia. Satu, dan kuantiti litter box. Saiz dia maksudnya dia tak boleh tengok kepada keadaan kucing. Dia tak boleh, bila kucing tu masuk ke dalam, dia kena ada space sekeliling dia untuk selesa dia duduk dekat litter box tu. Dan yang kedua, kita kena consider kuantiti. Dia sebenarnya based on research, kita kena prepare kuantiti 1+1. Contohnya kita ada seekor kucing, kita kena letak 2 litter box. Kalau kita ada 2 ekor kucing, kita kena letak 3 litter box. Sebenarnya macam tu. Sebenarnya benda tu yang kita kena buat. Tapi kadang-kadang kita ada 6 ekor kucing kat rumah, kita letak satu je. Yang tu boleh mendatangkan murung kepada kucing. Sebab litter box untuk kucing ni penting. Dia sangat menjaga, sebab tu dia punya kawasan dia berak kencing kan. So ada serta kucing yang bila ada bau kucing lain kencing, dia dah tak guna dah. So dia pergi pancut kat lain, dia pergi berak kat lain, ataupun dia tak nak kencing. So nanti dia akan jadi penyakit pula untuk kucing. Isu lain lah. So kuantiti litter box ni penting yang kita kena consider. Sebab tu kalau kita rasa tak mampu untuk jaga sampai 6, boleh ke kita tak sampai 7 litter box tu, kena fikir balik. Tu macam apa ni, dia punya bowl makanan pun sama juga ke macam mana? Bowl makanan dia pun sama juga, tapi bowl makanan dia tak perlu letak banyak. Cuma kita kena letak separate place. Kita sebenarnya tak boleh nak letak makanan yang kita tengok, bekas makanan yang kita tengok jual kat kedai tu kan, yang sebelah dia ada 2 kan, sebelah air, sebelah makanan tu kan. Yang tu sebenarnya tak disuggestkan sangat. Terutama kalau kita bagi kucing tu makanan kibble sahaja, makanan kering sahaja. Sebab kita kena tahu kucing ni dia desert animal, dia tak minum air. Dia memang tak nak minum air. Kita nak paksa dia minum air pun susah lah. So kalau kita letak minuman betul-betul bersebelahan dengan dia punya makanan, normally dia tak minum air tu. So sebab kita kena letak separate place, tempat lain. Why? Boleh beritahu sebab apa? Yang tu yang isu ni saya dapat tips lah daripada doktor sebenarnya. Yang kucing sebenarnya suka air bergerak. Betul? Betul ke? Water fountain. Yeah. So invest lah beli water fountain. Duit lagi, kos lagi. Betul. Kos lagi. Kalau nak jaga kucing dengan nak buatkan dia bahagia tu kan, memang kena guna duit. Maknanya kucing bahagia tuan seksa lah. Tuan seksa. So fikirlah 2 kali. Tapi kalau dah sayang kan macam mana? Minat tu lebih kepada kena ada passion lah. Kita nak jaga kucing. Betul. Sebenarnya guna water fountain ni sangat bagus. Kita nak dia minum, dia minum air dengan banyak.
Terutama macam saya cakap tadi, kalau kita bagi makan kibas saja, ada satu kucing kan dia tak suka wet food. Betul. Kalau dia makan wet food, should be no problem sangat lah. Sebab dalam wet food tu dia biasa moisture dia dalam 70%. So okey lah sikit. Tapi kalau kita bagi mix ataupun kita bagi kibas saja, kita kena make sure dia minum air banyak. Tapi kalau dia tak suka, kita kena invest lah. Water fountain lah. Kucing yang tak suka wet food tu masalah sebenarnya. Masalah kucing yang tak wet food tu masalah. Kucing yang tak suka Itu masalah semua. Tapi wujud kucing yang jenis macam tu. Tak pernah lagi jumpa setakat ni lah. Kita jarang jumpa kan. Tapi sebenarnya dia wujud Cuba tanya owner kat lain. Ada. Macam peliknya. Maybe dia rosak lah. Maybe ada rosak. Kebanyakan haiwan sekarang rosak. Kucing sekarang rosak lah kot. Memang suka kibas saja. So itu kena consider lah. Maknanya cost tu betul lah. Kita letak nombor 1 lah. Cost lah. And then yang point nombor 4, tempat tinggal kucing sebenarnya. Sebab kalau kita tengok tempat tinggal kucing ni, persekitaran memainkan peranan. Contoh rumah kita, keadaan suhu tempat tinggal diorang. Sebabnya kebanyakan kalau kucing yang bulu yang cantik sebenarnya datang daripada persekitaran yang sejuk. Bukan yang panas. Itu yang saya tahulah. Sebab dia mempengaruhi mungkin gerak-geri kucing tersebut. Sebab bila dia keadaan persekitaran ini informasi mana ni? Ini daripada saya sendiri. Ini daripada saya sendiri. Sebab daripada pengalaman pengalaman saya. Sebab saya sendiri ada bela kucing, 3 ekor kucing. Bila kucing ni berada di bawah persekitaran yang sejuk, so diorang aktif. So and then bulu diorang tak cepat gugur. So stres diorang kurang lah. Saya rasa suhu dia bergantung kepada bulu kucing tu sebenarnya. Kalau kucing domestic short hair, kucing bulu pendek, kucing bulu pendek, kucing kampung tu domestic short hair lah. Kalau British short hair, dia lain sikit. Dia kategori pendek tapi dia bulu yang dense dan sangat padat, pun memerlukan suhu yang tebal. Suhu yang sejuk juga. Kalau macam domestic short hair, dia tak perlu sangat. Kalau kucing bulu panjang dengan geng-geng macam baka-baka British short hair, Maine Coon, macam tu dia perlukan suhu yang sejuk. Betul. Tapi dari segi persekitaran bukan dari segi cuaca pula, suhu sajalah. Dia dari segi kita nak macam mana kita nak enrichkan kita punya rumah tu dengan tempat-tempat yang dia menyorok macam hiding place. Contohnya kita sebenarnya kena prepare rumah kecil untuk dia, macam igloo bed tu kan. Yang kucing boleh kos lagi. Duit lagi. Sekarang kita bercerita pasal duit je. Macam igloo punya box. Ataupun kalau tak nak guna pun, tak nak beli prepare box je lah. Dia perlukan tempat untuk hiding. Betul-betul. Sekarang ni kalau nampak pun kat Shopee kan, yang macam rumah kucing yang macam almari tu kan. Betul kan? Benda tu sebenarnya kita kena prepare. Kita kena bagi. Sebab itu adalah satu dia punya kebajikan lah. Kebajikan dan teri-teri ke? Boleh dia punya tempat. Dia punya nature dia untuk hunting kan. So bila nature dia untuk hunting, dia akan menyorok. Dia suka menyorok. Kucing suka tengok orang, tapi dia tak suka orang nampak dia. Macam tu. Macam kita pergi dekat Thailand. Baru ni kita pergi dekat Thailand. Kalau perasan ada satu, jangan bagi tahu kita pergi Thailand. Tak boleh tahu boleh. Dia ada satu pet shop tu, dia ada macam lubang dekat atas bumbung dia untuk kucing nampak. So dia suka tengok kat luar, tak suka orang nampak kita. Dia like macam dia CCTV. Dia suka CCTV. Dia suka jadi CCTV. Tu salah satu untuk kita enrichkan dia punya mental state dia. Adakah itu adalah sifat pemangsa? Ya betul. Pemangsa kan suka hiding. Kucing kan haiwan pemangsa juga. Lepas tu benda-benda macam tu lah, igloo box ataupun senang kita letak para tu kan. Para dekat shelf dekat atas tu kan. Tu tempat yang salah satu cara untuk kita bagi dia punya mental state dia tu terjaga dekat rumah. Terutama kalau kita tak ada kat rumah kan. Betul. Kita tak ada rumah, tak ada orang kat rumah. So dia nak buat apa kat rumah tu. Itulah caranya. Betul. Yelah, sebab kadang-kadang orang just fikir bagi makan minum cukup. Padahal bendanya banyak tau. Dari satu-satu. Kita sebenarnya tak menghalang pun kita untuk owner baru yang berjinak-jinak untuk yes. Tapi kita nak buka minda, kita nak bagi awareness. Awareness berkenaan cara penjagaan ataupun
kebajikan yang perlu korang tahu sebelum korang start kucing. Kalau baru tengah start pun tak terlambat lagi lah. Tak terlambat lagi. Tapi kalau baru nak start, so benda-benda macam ni kita kena consider. Makanan apa kita boleh nak bagi. Boleh ke kalau saya tanyalah, okay, macam roughly kalau untuk 1 hingga 5 ekor kucing, berapa dalam sebulan lah? Untuk kita punya pendengar ni boleh dalam kalau macam saya sebab saya ada boleh 3 ekor. 3 ekor. Bukan kita nak bagi takut, cuma kita nak bagi macam korang boleh terbuka. Oh, maknanya aku kena spend like this untuk aku bela kucing ni. So macam mana? Kalau contoh macam saya 3 ekor yang dah besar adult kan? Adult 7 kg tu confirm sebulan. 7 kg makanan. Okay. 7 kilo makanan. And then cost dia dalam untuk makanan saja dalam 200.5. Itu confirm. Sebab saya pakai jenama. Okay. Kita jadi humble sikit, tak payah sebut lah jenama. Kena humble sikit. Okay, untuk makanan saja 200.5. Okay. Kalau untuk sebulan sebulan untuk dia punya litter box pasir, sebulan saya pakai, kalau sekarang ni saya dah jumpa macam pasir murah sikit lah. Saya pakai pasir murah dalam RM40 lah. Sebab seminggu saya boleh pakai kiranya 1 bag lah pasir. So 10 kilo kan? 10 kilo. So dalam 300 tu 300 untuk 3 ekor kucing ke 400 tu memang tak lari lah. 300 ke 400. Macam saya seekor pun roughly pun makanan boleh tahan 2 bulan sebenarnya. Yang kibas 1.5 kilo 1.5 sebulan seekor. Sebulan boleh tahan tau. Sebab kita just bagi pergi kerja, and then balik kerja, and then malam 3 kali. Mungkin ikut kucing juga ke? Kucing. Tapi kucing saya tak tahulah, kira macam lebih kepada diet lah. Lebih kepada diet. So dalam 100 lebih lah, 100 nak ke 200 dengan dia punya pasir semua. Pasir boleh tahan sebulan. Lagi berapa? Lagi berapa? Ada lagi 3 lagi. Kita try lah. Kita cuba. Lepas tu yang kelima adalah kesihatan. Sebenarnya kesihatan kita dah masuk. Kesihatan tadi sebenarnya dah ulas. Boleh, betul. Dah ulas. Dia macam masuk sekali. Okay, mungkin saya nak terus pada, mungkin saya satukan iaitu kasih sayang dan bermain dan interaksi dengan kucing. Sebab benda tu penting, sebab kita nak kucing tu tak nak stres lah bila ada rumah. Apa sebabnya kita nak bela kucing sebenarnya? Melainkan kita nakkan kasih sayang daripada diorang. Betul. Dia sebenarnya kita nak bela kucing, kita kena kita kena bagi masa dekat dia, bukan bagi masa. Kena spend time dengan diorang untuk bermain. Dia tak boleh berinteraksi. Dia tak boleh kita nak bela kucing sekadar bela kucing. Maybe masa COVID boleh, sebab work from home. Sekarang kerja dah masuk office, so susah lah kan untuk nak bagi kasih sayang. Masa tu tak ada untuk diorang. Masa. So kucing boleh jadi stres kan. Betul. Dia yang tu dia masuk kepada mental enrichment lah. Kalau biasa yang benda yang paling basic yang kita kena buat adalah dia belai dia. Kalau kucing tu suka dibelai, kalau tak, kena bermain guna wheat stand tu, kayu tu. Tak kisahlah. Bermain lah. Benda tu RM1-RM2 je kot. So beli benda tu, main-main dengan diorang. Tapi tengok, kalau kucing tu yang jenis attach dengan kita, dia memang nak dengan orang je. So memang kena spend time. Dia memang ada kucing, dia memang nak dengan owner dia. Dia terlampau mengenali owner dia. Obses dengan owner dia. Dia nampak je owner dia, dia memang dia shock terus. So yang tu kita kita kena memang kena spend time dengan kucing tu. Sebab kena tahu kebanyakan penyakit untuk kucing ni dia berpunca daripada stres. So kalau kita tak manage dia punya stres dia tu, banyak masalah lah yang akan datang lah. Betul. Sebab kebanyakan yang saya terima lah pertanyaan daripada owner-owner kucing ni, kebanyakannya bertanya berkenaan dengan cara nak mengatasi masalah bulu gugur. Betul. Bulu gugur ni memang sangat common. Memang nombor 1 lah masalah yang dihadapi oleh semua owner kucing. And then benda tu kerap kali ditanya. Dan apa prevention yang perlu kita buat untuk memastikan bulu kucing ni tak gugur? Okey, salah satunya adalah stres lah, nombor 1. Management of stress. Betul. Stres lah kucing nombor 1 kan. Ini adalah salah satu macam kebajikan haiwan juga yang perlu kita ada, iaitu produk-produk ataupun produk penjagaan suplemen. Okey, boleh Cik Imi terangkan sikit? Sebab produk-produk yang dan produk penjagaan kucing ni perlu juga sebab kita nak menjaga, sebab kita ni berada selalu dengan kucing. And then daripada segi yalah, kalau produk ni, keperluan ni, penjagaan ni,
iaitu seperti dia punya perfume. Supplement, kita nak supplement increase immunity. Makanan tambahan dia tambahan dia. Okay. Macam kita lah kan. Macam kita pun ada vitamin C. Betul. Dia macam manusia lah. Manusia pun makan supplement. Tapi seorang dia rasa macam dia dah bagi makanan yang dah elok kan. Bagi makanan yang dah mahal, sepatutnya nutritional value dia pun dah cukup. Tapi sebenarnya supplement yang kita bagi ni kadang-kadang dia ada certain vitamin yang sama ada tak ada dalam makanan atau tak mencukupi dalam makanan. Contohnya benda yang paling basic macam lysine tu kan. Lysine untuk kucing dia sangat perlu sebab dia adalah satu amino acid yang boleh prevent masalah melibatkan respiratory, pernafasan. Kucing kerap sesama. Kucing dia sangat kerap sesama. So dia common issue lah. Dia common issue. Lebih kalau kita bela banyak kucing maksudnya lebih daripada 3 ataupun lebih daripada 3. Kalau seekor sesama tu yang lain mesti kena juga. Sebab dia environment yang sama kan. So supplement ni yang membantu untuk prevent. Tu cakap macam prevention is better than cure tadi kan. So benda macam tu untuk prevent kucing tu dapat apa-apa penyakit yang common. So Encik Rashid bagi any supplement kepada kucing? Setakat ni kalau saya setakat ni tak ada lah. Tapi saya kiranya awak saya ada produk dia penjagaan. Dia kategori yang redo. Dia bukan kategori redo. Saya membelilah macam produk penjagaan seperti spray untuk wangi kucing, ataupun deodorant untuk wangikan wangi kucing, litter box kita. And then wet food yang macam cegedis untuk kucing. Sebenarnya kalau kita pandang dari sudut lain, sebenarnya dia bukan kebajikan kepada kucing saja. Sebenarnya sebagai kita sebagai owner pun selesa. Betul. Tempat kucing wangi, kita pun selesa nak ni. So tak adalah bila tetamu nak datang kita pun malu. Betul. So benda ni kira 50-50. Tapi yang buat kerja kita lah. Yang keluar duit pun kita lah. Kita lah. Betul. Betul. Nampak. So macam rasanya setahu saya Cik Aimi tak ada kucing. Saya tak ada kucing. Sebab kita tahu Cik Aimi memang busy. Memang busy. Betul. Dia memikirkan saya tak ada komitmen. Dia memikirkan saya tak akan ada komitmen dekat rumah untuk jaga kucing. So daripada saya biarkan budak tu terabai. Betul. Dulu ada. Masa dah lama dah tak ada. Cik Aimi keluar kerja pukul 5 pagi, balik pukul 9 malam. So benda tu susah nak nanti bagi. Nanti kucing tu tak kenal pun saya. Tak kenal cukup lah kucing kat klinik cukup. Dekat klinik tu pun dah banyak dah yang tagih kasih sayang. So kita bagi kasih sayang tu dekat klinik je lah. So Cik Aimi, mana Cik Aimi sekarang ni memang fokus dekat Happy Cat sajalah. Saya fokus kepada Happy Cat saja. Tapi kadang-kadang ada je saya pergi klinik tolong-tolong. Ada je lah. Kan menagih ilmu daripada Cik Aimi lah, menagih ilmu. Okay, yang untuk kebajikan haiwan ni kita dah settle poin-poin dengan faktor-faktor yang kita dah bincangkan tadi. So poinnya kat sini kebajikan haiwan di rumah terabai disebabkan apa dia tadi? Kos penjagaan. Dia bukan kos lah. Kos nombor satu. Kos nombor satu. Yang kedua adalah masa lah. Nombor dua, kos dengan masa sama dah. So tapi kalau macam kita tak ada masa, macam saya cakap tadi, tak ada masa nak main kan, provide lah mainan untuk dia. Kadang-kadang kita ada fulusnya tapi tak ada masa, sama juga. Betul. So kita ada masa, fulus tak ada. So benda ni berkait rapat. Tapi jangan putus asa lah nak jaga kucing. Jaga kucing ni dia bagi kita sendiri mental enrichment. Yes, betul. Kita sendiri yang rasa bahagia bila ada kucing kan. Jangan risau, rezeki tu akan datang kalau kita ni lah. Dia bagi kebaikan, kita bela kucing kan, memberi kebaikan lah kan. So jangan risau, benda tu tak akan putus lah rezeki kepada kita. Jangan risau. Tapi kalau kita take care benda tu, yang particular benda yang kita bincangkan tadi kan, kita boleh jaga. Kalau kucing tu tak cepat sakit ke apa, InsyaAllah okey je. Betul. Tak adalah guna banyak sangat kos. Yang penting kita jaga benda-benda tu daripada awal lah. Kita bukan nak takutkan kepada yang baru nak membela kan. Sebenarnya ni macam awareness. Apa yang korang perlu sediakan. Jangan tiba-tiba korang dah bela, lepas tu korang shock and then korang biarkan kucing tu and then dia jadi kucing jalanan. No need lah. Jangan benda tu lah. Tolonglah guys. Tolonglah guys. And then isu pembuangan kucing ni, macam kita sekarang ni, kita klinik ni, kita terlalu banyak terima. Memang seperti kes-kes sebelum ni, bulan-bulan sebelum ni, kita memang dah common lah orang
buang kucing kat depan. Kita bukan saya nak bagi tahu kat sini, bila korang jual buang kucing dekat area klinik ni, tak kisahlah klinik iVet Pet Care ke klinik lain ke. Betul. Kucing tu dia tak akan pergi dekat klinik tu sebenarnya. Betul. Dia akan merayau tempat lain. Dia akan takut. Betul, dia akan takut. Ataupun kalau korang hantar kucing yang sakit, contohnya kucing yang baru lepas beranak ke, baru lepas kena langgar ke, korang hantar dekat klinik, time klinik tutup. Ataupun memang sebab korang hantar kat klinik mungkin sebab kos tinggi korang tahu. Tapi korang jangan ingat klinik akan, bukan kita akan ambil kucing tu untuk rawatan. Tapi kebanyakannya kucing yang korang hantar tu dia akan lari, bukan dia akan stay dekat depan klinik tu. So bila kes-kes macam ni kita selalu terima, kita nampak kotak je dekat kotak saja, betul. Kucing dah tak ada. So macam mana kita nak rawat? Kita tengok dalam CCTV ada orang letak. Ada orang letak, tapi kucing tu dah tak ada dah. Macam mana kita nak rawat kucing tu sebenarnya? So kalau untuk pengantuan semua lah, kalau dekat Lembah Kelang ni kan, kalau nak mencari 24 hours punya klinik, boleh pergi AMC. Betul. AMC yang betul-betul 24 hours lah. Tapi kat KL lah. Kat KL lah. Tapi itulah antara sanggup dan sanggup je. Betul. Tapi kalau kita ada satu orang panggil bukan patient, lebih kepada ada keperimanusiaan lah. Tanggungjawab lah. Benda tu lebih kepada tanggungjawab. Kalau kita tak mampu, macam mana nak cakap? Sekarang ni kita ada banyak platform lah. Saya tak war-warkan, tapi kita ada banyak platform untuk minta dana dan bantuan daripada rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ni prihatin. Lagi-lagi kucing lah. Tapi kalau boleh korang kena berhati-hatilah, sebab kebanyakan sekarang ni banyak orang ambil kesempatan. Betul. Minta donation. Kadang-kadang iVet sendiri pun pernah terkena kan. Macam kucing tu bukan under iVet, tapi dia bagi resit iVet. So benda tu kita kena berhati-hati. Yes. So kalau boleh, kalau korang nampak ke posting berkenaan dengan minta dana ni, korang confirmkan, korang boleh call klinik tu. Call klinik, betul ke? Klinik iVet ke klinik lain ke. So korang boleh confirmkan. Sebab kita boleh detect owner semua. Betul. Yes. So akhir kata daripada Cik Imi, kita cubalah tutup. Ada panjang lah, nak dekat sejam lah kan. So Cik Imi, apa perancangan Imi untuk conclusion berkenaan dengan tajuk kita hari ni? Ya, betul. Kebajikan haiwan maybe lebih kepada beri apa panggil nasihat lah kepada kita punya pendengar lah. Yes. Nasihat saya adalah kita kena bela kucing ni dengan ilmu. Dengan ilmu. So kita tak boleh bela sekadar bela, tengok orang lain bela, kita tengok orang lain bela, kita pun nak bela. Ataupun kita ikut trend. Ataupun kita syok kucing British Shorthair ni comel kan, kita pun nak bela. Tapi kita kena bela dengan knowledge. Kita kena tahu makanan apa yang baik untuk dia, minuman apa yang okey, minuman air biasalah. Tapi macam mana kita nak pastikan dia minum air, apa yang kita kena provide dekat dia, kesihatan macam mana. Yang kita pentingkan sebenarnya adalah kesihatan sebenarnya. So kebanyakan datang kepada klinik adalah bila kucing tu dah sakit. Tapi tak ramai yang datang untuk prevention. Betul. Itu tak banyak. Tak ramai yang datang untuk prevention. Contohnya untuk check up sahaja. Kucing yang 7 tahun ke atas sekarang dah banyak. Berbanding dulu tak banyak kucing yang 7 tahun, kucing tua. Tapi sekarang teknologi dari segi medikal ni lebih baik. Makanan lebih elok. So kebanyakan kucing yang sekarang dah boleh menjangkau sampai 20 tahun. Betul. So berapa banyak je yang kita tengok datang ke klinik untuk buat general check up saja. Dalam 20 tu maybe satu pun kadang-kadang sampai, kadang tak sampai kot saya rasa. So yang itu penting sebenarnya, kita nak raiskan awareness kepada owner. Kalau kucing korang dah 7 tahun ke atas tu, bawalah check up at least 6 bulan sekali. Untuk tahu dia punya tahap kesihatan tu mana. Sebab tu kategori kucing yang bukanlah tua tapi mature age lah, kucing yang dah almost senior. Otai lah. Banyak pengalaman. Nasihat saya daripada awal, kena jagalah dia punya, dan teliti sikit dengan dia punya yang kita bincangkan tadi tu. Kita kena teliti sikit. Provide apa yang sepatutnya kena provide. Betul. Alright. Terima kasih Cik Imi. So Cik, ada apa-apa? Daripada saya, korang tak perlu takut nak berbela kucing, tapi korang perlu ada knowledge. Betul. Bila korang nak bela kucing tu. Macam kopi je. Dan korang kena ready daripada segi mental dan cost lah. Okay.
Itu saja pada saya. Okay, untuk sebelum akhir kita punya podcast, saya ada sedikit lah kepada yang macam nak mencari ilmu. Bab kata Cik Aimi tadi dengan Rashid tadi kena ada knowledge bab kucing, boleh je buka Epic Cat punya social media, Epic Cat. Kita ada banyak kongsi kat awareness lah. Tips banyak tips pun. Scroll je antara sebelum tidur kan, sebelum korang tidur lah, check apa masalah. Okay, lagi satu. Kalau korang start kalau korang sampai bila dah habis ni? Kalau korang nak start beli kucing, korang tak payahlah beli kucing, korang just adopt je. Tapi kita akan isu tu kita akan untuk next episode maybe. Alright, okay. Episode tu korang kena stay lah untuk adakah membeli atau adopt yang lebih better. Alright. Okay. So nanti kita akan bincangkan ni. Okay, thank you for thank you for Cik Aimi lah kerana sudi episod pertama pula tu. Episod pertama sama-sama. Terima kasih juga kerana menjemput episod pertama. Episod kedua, ketiga nanti boleh jumpa InsyaAllah. Maybe kalau ada ramai yang berminat nak dengar lagi suara Cik Aimi kan, so hosted maybe samalah saya dengan Rashid. So bertemu lagi pada lain-lain episod. Thank you guys for listening our podcast. Thank you. Sembang Kucing. Bye.